Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak kuat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Amati imam kita, seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jamaah yang dihormati sekalian. Yang pertama berkenaan dengan perkara tadilah, telah berlakunya lupalah, kelupaan kan. Kelupaanlah kepada imam kita. Mungkin dia teringat kepada isteri-isteri. Teringat pada isteri sehingga terlupa tuan-tuan. Itu ditaruh lah tu. Kue amin etan tu. Jadi yang tak cukup tu kira imam je lah. Tak cukup kan. Yang kita ni kita terus habiskan. Kita buat tahiyat terus. Selawat baca tu tahiyat dulu. Yelah tahiyat dulu. Tapi sebabkan teringat pada isteri-isteri yang tu lupa tu. Jadi kita teruslah. Kita lengkaplah, cukup tunggu imam lah. Tak cukup balik kamu mungkin dia kabur boleh lah. Baik, insyaAllah pada malam ini insyaAllah kita kongsikan berkenaan dengan satu sifat yang sepatutnya ada kepada orang Islam, iaitulah al-jud. Al-jud, alif lam jim waw da, jud. Mana jud ialah pemurah. Maksud dengan jud ialah pemurah. Jadi dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran qala rasulu ajwadu bi khairin min rihil mursalah. Yang bermaksud adalah baginda Rasulullah SAW itu sepemurah-pemurah manusia. Nabi ini seorang yang sangat pemurah. Dan adalah Nabi sangat pemurah pada bulan Ramadan. Melebihi daripada bulan yang lain lah. Bukan bulan yang lain, bukannya Nabi tak pemurah juga. Tapi dalam bulan Ramadan lebih lagi lah sifat pemurah yang ada kepada Rasulullah SAW. Hina yalqahu Jibril, di ketika bertemu akan dia oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan malaikat Jibril senantiasa bertemu dengan Rasulullah SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan. Mana pada setiap malam Ramadan Jibril datang. Fayudarisul Quran, maka Jibril pun bertadarus Quran dengan Rasulullah SAW. Ada masanya Jibril akan membaca dan baginda menyemak. Ada masanya Nabi membaca Quran dan Jibril menyemak akan bacaan Rasulullah SAW. Okey. Wala Rasulillah SAW ajwadu bi khairi min rihil musalah. Dan adalah Nabi SAW itu sangat pemurah dengan melakukan kebajikan min rihil musalah, melebihi daripada angin yang bertiup. Melebihi daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari tu dan ini nak ceritakan kepada kita tentang sifat pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah. Salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala ialah Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya Maha Pemurah. Meliputi sama ada kepada orang beriman dan orang tidak beriman. Orang kafir atau tidak kafir mereka mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Malahan kita lihat pada orang kafir pun kadang-kadang mereka lebih kaya raya daripada orang yang beriman. Kalau kita lihat dalam ranking orang terkaya di Malaysia, kebanyakannya siapa? Orang Melayu ke ataupun bukan Melayu? Berarti itu bukan Melayu kan? Mana orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kelebihan daripada sudut itulah berbanding dengan orang Islam. Tapi bukannya kalau lihat di dunia sebenarnya pun ramai juga orang Islam yang lain yang kaya raya. Tuan-tuan. Kemudian salah satu daripada sifat Allah Ta'ala juga iaitulah Al-Jawad. Al-Jawad ni Maha Pemurah. Jadi kata-kata Al-Jawad ni diambil daripada Al-Jud tu. Alif, Jim, Waw, Dal, Jud. Jud ni maknanya pemurah. Pemurah kan. So kita pun kena menghayatilah. Dan juga kita kena melaksanakan jugalah, mengamalkan sifat pemurah supaya kita dapat menyamai kan ataupun mencontohi sifat-sifat yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut dalam kitab ni dia kata wa wajhu tashbih baina ajudiyah bil khairin wa baina ajudiyah ar-rihil musallah anal murad birrih rihil rahmah allati yarsiluha Allah Ta'ala bi'inzal ghaisi al-am. Dan bermula wajah tashbih, wajah penyerupaan di antara pemurahnya Allah Ta'ala, pemurahnya dengan melakukan kebajikan, pemurahnya Nabi SAW dengan melakukan kebajikan, dan di antara pemurahnya rihil musalah tadi kan. Rih mana angin yang bertiup. Jadi maksud dengan angin di situ ialah rihil rahmah. Rihil rahmah mana angin rahmat. Maksud dengan angin yang bertiup itu ialah angin rahmat yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala li inzalil ghaisi, untuk menurunkan hujan secara umum, sama ada kepada orang kaya ataupun miskin, ataupun orang fakir dan juga orang kaya. Orang fakir, orang kaya, miskin kan, orang kafir, orang beriman dan sebagainya. So mereka semua kan diumpamakan begitulah, mereka mendapat hujan lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah wajah keserupaan, wajah tasbih yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam tuan. Masya-Allah. Itu sebabnya kita kena ada sifat jud. Jud ini pemurah. Dan ada satu hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan bahawa tuan-tuan, di waktu pagi ada dua malaikat yang diwakilkan yang turun untuk mendampingi ataupun menyatakan kepada salah seorang daripada kamulah ketika kamu berpagi-pagi. Kemudian malaikat itu berkata ataupun berdoa, Allah ma'ti munfikan khalafan wa yaqulu akhar Allah ma'ti mumsikan talafan. Yang bermaksud, ya Allah Subhanahu Wa Taala, engkau berikanlah orang yang menginfakkan hartanya akan ganti. Dia kata Allah ma'ti munfikan khalafan. Ya Allah Tuhan, engkau berikanlah orang yang menginfakkan hartanya kepada Allah Ta'ala dengan ganti. Dia bagi gantilah seorang orang yang menginfakkan hartanya pada Allah Ta'ala. Allah ma'ti mumsikan talapan. Kemudian malaikat yang kedua pula kata, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah orang yang menahankan hartanya akan talafan, maknanya kebinasaan. Ya Allah Tuhanku, kau berikanlah orang yang menahankan hartanya kebinasaan. Barat. Itu doa malaikat tu. Berpagi-pagi ada malaikat mendamping kita. Cuma kita tak tahulah, tak nampak kan. Tetapi doa malaikat tu dia sentiasa, seorang tu dia doa pada kita dengan kebaikan dan seorang tu doa pada kita keburukan. Jadi kalau kita senantiasa menginfakkan harta kita kepada Allah Ta'ala tanpa kita berkira dan sebagainya, maka Allah Ta'ala memberikan ganti. Sedangkan orang yang tak nak infakkan harta dengan berkira kan, kedekut, kikir dan sebagainya, dan takut hartanya akan berkurangan, hartanya akan habis kalau diinfakkan kepada orang lain, maka malaikat tu berkata dan doakan, ya Allah Tuhanku, kau binasakanlah harta dia lah, binasakan hartanya. Sebab apa? Dia menahankan hartanya daripada mantu orang yang susah dan sebagainya. So maknanya itu satu peringatan lah kepada kita tuan-tuan. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara para sahabat yang selalu mendahului di dalam melakukan kebajikan, itulah Sayyidina Abu Bakar.
Sayyidina Abu Bakar ni seorang sahabat yang selalu mendahului daripada sahabat-sahabat lain dalam melakukan apa juga kebaikan. Malahan dalam satu kitab tu disebut Abu Bakar ni digelar sebagai As-Sabbaq bil Khairi. As-Sabbaq berarti maknanya orang perintis, orang yang menaja lah dalam melakukan apa juga kebaikan. So apa juga kebaikan, biasanya dia akan mendahului sahabat lain lah. Contohnya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari selepas daripada solat subuh, maka Nabi SAW pun bertanyalah kepada para sahabat. Nabi kata, man asbaha minkum yawman sha'iman. Siapa di kalangan kamu ni pagi-pagi ni dia dah berpuasa? Siapa di kalangan kamu ni pagi-pagi berpuasa? Qala Abu Bakar menjawab, aku berpuasa ya Rasulullah. Masa itu bukan puasa Ramadan, tapi puasa sunat lah. Aku ya Rasulullah, mana Abu Bakar berkata dia berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, paman tabi'a minkum al-yawma al-janazah. Siapa di kalangan kamu ni tadi dia telah mengiringi jenazah, dia telah menghantar satu jenazah ke kuburan. Siapa di kalangan kamu? Maka siapa yang jawab? Abu Bakar kata, akulah. Mana Abu Bakar mendahului sahabat lain. Kemudian Rasulullah tanya lagi, paman at'ama minkum yawma miskinan. Siapa di kalangan kamu ni yang berpagi-pagi tadi telah memberi makan kepada orang miskin? Beri makan pada orang miskin. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, aku. Nampak? Nah, Abu Bakar jawab, sahabat lain tak gagal menjawab. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, faman ada minkum yawma maridan. Maka siapakah pun di kalangan kamu ni yang pagi tadi dia telah menziarahi orang yang sakit? Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar kata, nampak? Abu Bakar dia jawab, dia yang mendahului pada sahabat lain. Qala Rasulullah SAW, majtama'anna fi mri'in illa dakhala jannah. Tiada berhimpunlah kepada salah seorang daripada kamu itu dua perkara kecuali dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hari itu mana telah berhimpun ajam'u baina siyam wa sadaqah min wajibatil jannah. Barang siapa yang menghimpunkan antara puasa dan juga sedekah, maka wajib kepadanya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini dikaitkan dengan hadis tadilah. Dikaitkan pada hari tadi supaya kita sentiasa melazimi menghulurkan sedekah kepada sesiapa yang kita jumpalah. Cuma sifat manusia ni, kalau orang minta sedekah biasanya kita akan berkira kan. Melainkan Allah Ta'ala. Kalau sifat Allah Ta'ala ni, kalau kita minta pada Allah Ta'ala tak ada berkira dengan kita. Dia akan bagi kita lah. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu pada aku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Cuma kalau manusia minta pada manusia, biasanya orang yang kena minta dia akan berfikir banyak kali, dan kalau boleh mungkin dia akan marah dan sebagainya. Balik muka engkau, tak ada ke muka lain kan. Biasalah begitu. Kerana itu sifat manusia. Berlainan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengharapkan di kalangan hamba-Nya meminta kepada Dialah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tadi makna dihimpunkan di antara puasa dan juga sedekah. Maka orang itu diwajibkan oleh masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dihimpunkan antara puasa dan sedekah yang boleh mengkifarahkan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ala udalluka min babil khairi. As-saum junnah wa sarakatu fi al-khati'ah kama yatba'ul ma'un nar. Wa salatu rajuli min jawfil laili qala summa tala tatajafa junuman al-madani yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Dia kata, naklah kamu ketahui kan, aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. As-saum junnah, puasa itu merupakan perisai. Puasa ni perisai lah daripada kita melakukan benda yang tak elok. Kemudian sedekah memadamkan kejahatan, menghapuskan kejahatan sebagaimana padamnya air akan api. Sebagaimana air memadamkan akan api. Kemudian sembahyang lelaki pada waktu malam.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu Quran dia kata tatajafa junubuhum anil madajin, di mana mereka itu menjauhkan akan lambung mereka dan berdoa kepada Allah Taala, melakukan ibadah solat dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala tu dan okey, saya rasa itu sajalah yang dapat dikongsikan pada malam ini sebanyak. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang saya berikan akan dapat bermanfaat pada kita bersama, insya-Allah, dan sama-samalah kita mengamalkan mana-mana yang sepatutnya kita amalkan. Okey. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.